Majlis akan diteruskan lagi dengan sesi selari 5. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Endang Maya Sari binti Mahadi dari College Vocational Miri Sarawak untuk membentangkan kajian bertajuk Penggunaan Kaedah Piramid NH bagi meningkatkan kemahiran menulis esei mata pelajaran pendidikan moral dalam kalangan pelajar SVM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Endang Maya Sari binti Mahadi, merupakan pensyarah akademik di College Vocational Miri. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Penggunaan Kaedah Piramid NH bagi meningkatkan kemahiran menulis bahagian esei mata pelajaran pendidikan moral dalam kalangan pelajar SPM. Tajuk saya ini adalah saya memfokuskan terhadap kertas penilaian akhir mereka, di mana dalam kertas penilaian akhir itu terdapat 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Bahagian C ini adalah bahagian penulisan esei yang menyumbangkan 10 markah. Keseluruhan kertas penilaian ini berjumlah 30 markah untuk disumbangkan menjadi 100%. Okey, jadi saya mendapati bahawa pelajar ini lemah dalam bahagian esei. Oleh itu saya membuat kajian tindakan untuk membina kaedah piramid NH ini bagi membantu pelajar membaiki cara penulisan esei di samping membantu pelajar ini menyumbangkan markah untuk kertas penilaian akhir mereka. Baiklah, berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu berkenaan dengan tajuk saya ini, hasil penilaian saya terhadap semakan kertas pentaksiran akhir mereka, okey, kertas tugasan mereka, okey, saya dapati dalam penulisan esei ini, pelajar ni tidak memahami konsep menulis esei. Maknanya format esei yang bersesuaian, okey. Bila diajar pun mereka boleh lupa, itu masalah dia, okey. Tidak memahami konsep ataupun format. Yang kedua, pelajar ni tidak menguasai aspek nilai universal dan kehendak soalan, di mana esei ini perlu memberikan nilai universal, okey, dan juga kehendak soalan perlu tepat. Okey, inilah permasalahan pelajar. Okey, mereka tidak menghafal nilai universal sebanyak 18 nilai universal ataupun dikenali sebagai nilai moral. Kerana nilai universal ni dia memberi sumbangan 3 markah. 3 markah untuk esei dan selebihnya adalah huraian. Yang ketiga, pelajar ni tidak mahu berfikir idea dan pendapat terhadap kehendak soalan. Mereka tidak mahu berfikir lebih mendalam, malas berfikir. Kalau mereka tahu soalan tu, mereka jawab. Kalau mereka tak tahu, mereka tak nak menghurai. Itu permasalahan pelajar. Yang keempat, pelajar ni kurang membaca nota dan kurang peka dengan isu semasa. Kita sedia maklum ya, pelajar sekarang ni mereka kadang-kadang mereka hanya melihat subjek mata pelajaran pendidikan moral ni adalah mata pelajaran sampingan saja. Okey, jadi mereka tak mengambil berat seperti subjek bahasa Melayu yang menghendaki mereka membaca dengan banyak. Okey, jadi inilah yang menjadi puncanya lah. Okey, dan kadang-kadang nota yang kita bekal pun kepada pelajar tu pun mereka tak baca. Ini permasalahannya, refleksi yang saya tengok, kelemahan-kelemahan dalam mereka menghurai esei dengan baik. Jadi fokus kajian saya ni,
Semasa pengajaran pembelajaran ataupun pentaksiran akhir bagi penulisan esei, pengkaji mendapati bahawa kesalahan paling ketara yang sering dilakukan oleh pelajar ialah tidak mengeluarkan nilai universal, nilai moral tadilah, dan tidak menghurai isi kehendak soalan mengikut markah. Okay. Setiap soalan esei tu dia ada markah, tetapi mereka tidak menghurai ikut markah. Markah 10 markah mereka hurai sampai 2, 3, 5. So mereka tak serius dengan markah tersebut. Okey, oleh itu saya menggunakan model Kurt-Lewin, okey, iaitu satu proses gelungan spiral yang mengandungi perancangan, tindakan, pencarian fakta tentang hasil daripada tindakan yang telah diambil. Maka terciptalah kaedah piramid NH. Okey, dalam model Kurt-Lewin ini saya gunakan kaedah pertama iaitu mengenal pasti aspek amalan, di mana pelajar ni menulis esei tanpa memahami soalan dan tidak mengeluarkan nilai universal dan tidak memenuhi kehendak soalan. Itu permasalahan yang pertama yang kita kenal pasti. Lepas tu saya akan buat tindakan melaksanakan mengikut perancangan dalam masa 2 minggu. Okey, saya buat ulang kaji, saya explain apa itu model piramid NH, okey, menggunakan kaedah piramid NH ini tadi. Dan saya akan terus membuat pengumpulan data mengenai kajian tindakan, ujian pra dan pasca, temu bual, soal selidik. Okey, dan akan buat refleksi, menganalisis dan menilai, membuat refleksi mengenai keberkesanan tindakan berdasarkan data yang saya peroleh tadi. Okey, dengan menggunakan kaedah piramid NH. Okey, nanti saya akan explain apa itu piramid NH ini. Ini adalah simbolik kaedah piramid NH saya. Baiklah, objektif kajian saya yang umumnya adalah untuk meningkatkan kemahiran membuat esei dalam kalangan pelajar SBM bagi kertas pentaksiran mata pelajaran pendidikan moral. Okey, seperti mana yang saya telah bagi tahu bahawa saya memfokuskan terhadap kertas pentaksiran mereka, bahagian C, esei. Dan objektif khususnya adalah untuk meningkatkan kemahiran membuat esei dalam kalangan pelajar. Dan yang kedua, mengekalkan kefahaman tentang penggunaan nilai universal dan huraian isi soalan melalui penggunaan kaedah piramid NH dalam kalangan pelajar SBM semester 4. Okey, dan penulisan esei ni bukan sahaja di semester 4, mereka digunakan pakai pada semester 1, 2, 3. Tapi saya memfokuskan semester 4. Kumpulan sasaran saya bagi kajian tindakan ini adalah 10 orang pelajar SBM semester 4, iaitu program teknologi elektrik, iaitu terdiri daripada 8 orang pelajar lelaki dan 2 orang pelajar perempuan. Okey, untuk pelaksanaan kajian ini, saya menggunakan kaedah pemerhatian, soal selidik, ujian pengesanan, ujian prapos dan tindak balas dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam pemerhatian ini, sikap pelajar secara tidak langsung sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung dalam bilik ajar. Bagaimana saya melihat sikap pelajar ini? Okey, hari ini kita akan belajar esei. So dari situ saya boleh tengok apa pandangan mereka terhadap latihan ulang kaji soalan esei yang saya akan buat kepada mereka dengan menggunakan kaedah piramid itu tadilah. Okey, sebelum, semasa dan selepas. Kemudian saya akan buat soal selidik. Laporan soal selidik ini diberikan kepada pelajar dan guru untuk membacakannya untuk mendapatkan jawapan jujur dan tepat. Okey, soal selidik ini bagaimana mereka telah menggunakan pakai kaedah piramid ini tadi. Adakah mereka seronok menggunakan dia? Adakah mudah untuk menggunakan pakai piramid ini menulis esei? Okey. Kemudian kita akan uji mereka dengan ujian pengesanan, ujian prapos. Okey, diberi kepada pelajar untuk mengukur sejauh mana pencapaian dan pemahaman mereka untuk menghasilkan esei mengikut format pemarkahan yang betul. Okey, dan juga mengikut kaedah piramid tersebut. Kita nak tengok perbezaan dia. Ada tak peningkatan? Okey, dan juga tindak balas dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Iaitu tindak balas pelajar dinilai semasa mereka menjawab soalan yang dikemukakan.
Baiklah, ini adalah kaedah piramid NH yang saya maksudkan di sini. Saya menggunakan segitiga supaya pelajar mudah faham dan juga warna-warna yang tertentu. Okey, untuk pengetahuan semua, bahagian C ada dua soalan esei, iaitu dua soalan pilihan. Mereka boleh pilih soalan pertama dan soalan kedua. Untuk segitiga ini, bahagian atas sekali adalah pilihan pertama, soalan pilihan pertama. Satu saya letak satu dekat situ. Okey. Yang kedua, pilihan yang kedua. Pilihan kedua dia automatik akan ada pecahan A dan B. Okey, N itu mewakili nilai universal. Okey, berapa nilai perlu diletakkan? H adalah huraian kehendak soalan. Okey. Jadi formula yang saya letak di situ yang bahagian atas tu 3N tambah 7. H adalah 3 nilai, 7 huraian. Maknanya pelajar tersebut kena keluarkan 3 nilai dan 7 huraian berdasarkan kehendak soalan. Yang kedua, kalau mereka memilih pilihan yang kedua ada AB. Okey, soalan A perlu keluarkan 2 nilai, wajib keluarkan 2 nilai dan menghurai 3 huraian. Okey, dan bahagian B automatik tak ada nilai. Dia nak 5 huraian sahaja. Itu adalah formula untuk menghasilkan esei. Okey, dan saya akan memastikan pelajar menghafal dari segi lukisan piramid ini dan meletakkan formula tersebut. Okey, pelajar ni akan menghafal dulu gambaran segitiga ini supaya memudahkan mereka menghasilkan esei. Okey, ini adalah jenis soalan tadi. Ini jenis soalan pilihan. Di mana soalan satu tadi, dia adalah soalan yang full essay, 10 markah. Okey. Ini pilihan yang kedua, A dan B. Okey, so automatik dia akan berkaitan dengan piramid tersebut tadilah. Jenis soalan satu dan jenis soalan dua. Ini adalah hasil kerja pelajar. Okey. Sebelum pelaksanaan piramid tadi, saya memperkenalkan kaedah piramid. Okey, cuba kalau kita tengok dekat sini 10 markah, mereka hanya bagi 3 huraian. Okey, dan tidak meletakkan nilai. Itu memang kesalahan mereka lah. Sebab nilai ni mudah nak dapat, mudah nak hafal. Tetapi masalah kepada pelajar kita lah tadi, pelajar saya. Okey, tidak mengikut format yang betul. Tengok, kadang-kadang mereka tidak menjawab dengan kaedah yang bersesuaian. Okay, ini adalah pelajar yang dapat menjawab dengan menggunakan kaedah piramid tadi. Okay, mengeluarkan nilai dan juga menghurai. Okay, sebanyak 7 huraian untuk soalan yang pertama, 10 markah. Okay, yang kedua, ini adalah pilihan yang kedua. Okay, kalau kita tengok di sini, okay, pelajar tidak mengeluarkan nilai. Okey, ada 2 nilai markah bonus yang diberikan tapi pelajar tidak mengeluarkan di bahagian A. Okey, dan bahagian B, mereka kalau kita tengok kertas jawapan ni tadi, okey, mereka tidak menghurai dengan baik. Mereka tak nak keluarkan huraian-huraian terhadap kehendak soalan. Inilah masalah pelajar. Okey, ini adalah contoh yang menggunakan kaedah piramid tadi. Okey. So dapat full mark, 5 markah ikut format. Okey. Ini yang kita katakan pemakaian kaedah tadi berkesan terhadap pelajar. Jadi untuk dapatan kajian saya, untuk analisis pemerhatian awal saya berdasarkan pemerhatian sebelum kajian dijalankan terhadap kepala sasaran, didapati pertama, pelajar ni kurang keyakinan diri dan bersifat pasif semasa sesi penerangan dan perbincangan esei. Bersifat pasif ni ambil kisah tak kisahlah. Okey, sebab tak nampak lagi apa yang kita nak keluarkan, pembaharuan ataupun teknik kita nak gunakan tadi. Yang kedua, pelajar ni hanya berdiam diri dan menunggu jawapan atau meniru jawapan dari kawan tanpa memahami format esei sebenar. Ini permasalahannya juga, suka tiru asalkan habis kerja. Tiru je, tak nak buat sendiri, tak usaha sendiri. Okey, yang ketiga, murid ni kelihatan bosan dan tidak berminat untuk belajar bersungguh bagi mata pelajaran pendidikan moral. Macam saya cakap tadilah, mereka menganggap pendidikan moral ni adalah subjek sampingan saja.
Okey, tak perlu lulus, tak perlu dapat A. Itu sejenis yang pelajar yang berfikiran, berfikiran yang tidak mementingkan, perkara yang tidak penting katanya. Okey. Kemudian untuk analisis ujian pengesanan berdasarkan ujian diagnostik, okey. Saya memberikan edaran kertas soalan esei. Saya dapati mereka tidak faham soalan, tidak meletakkan nilai universal, tidak membuat huraian yang betul, tidak mengikut format esei dan menjawab sekadar perlu sahaja. Kerana saya selalu berpesan kepada mereka, jawab kertas soalan, jangan biar kosong. Jadi mereka jawab saja tanpa memikirkan format ke apa. Janji kertas soalan tu tak kosong. Itu adalah permasalahannya dari segi ujian diagnostik mereka lah. Jadi analisis soal selidik saya, berdasarkan jadual dapatan soal selidik di atas, didapati seramai 10 orang pelajar atau 100% bersetuju bahawa pendekatan piramid NH sangat berkesan untuk mereka. Malah pelajar tersebut menyatakan bahawa penggunaan teknik piramid NH ini membantu mereka untuk mengingat dengan cepat item yang perlu ada dalam esei. Sebab saya suruh mereka ingat, lukis dan letakkan formula di tempat lukisan yang betul. Jadi formula tu pun mereka hafal. Alhamdulillah. Dan ini adalah analisis ujian pra dan pos. Di mana saya tengok ada peningkatan. Bila mereka menghasilkan menggunakan piramid NH ini tadi, ada peningkatan dari segi penulisan esei mereka. Tidaklah banyak sangat, tidaklah 100%. Mungkin dalam ujian pra-pos ni tadi, pelajar ni ada yang buat betul-betul, tapi mereka faham, mereka berpandukan piramid yang mereka lukis tadi. Jadi pelajar 1 hingga 10 rata-ratanya menunjukkan peningkatan. Baiklah, untuk refleksi kajian ini saya berasa sangat puas hati dan seronok dapat menghasilkan teknik piramid NH ni dalam memperbaiki penulisan esei pelajar dalam bahagian C ini. Pelajar juga mudah memahami teknik tersebut dan berusaha untuk mengikut kaedah tersebut. Itu yang kita nak lah. Walaupun pelajar mengambil masa yang lama untuk membuat penulisan esei, pelajar ni menunjukkan usaha melengkapkan penulisan esei berdasarkan kaedah tersebut. Dan ini sedikit sebanyak meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran pendidikan moral sekaligus dapat menaikkan prestasi akademik. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Endang Mayasari binti Mahadi atas pembentangan sebentar tadi. Sesi soal jawab selama 5 minit akan diadakan sejurus selepas pembentangan. Sila kemukakan soalan melalui chat box YouTube.
Steve Beats Music.